Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh yang bersama-sama kita pada petang ini. Salam ukhuwah fillah, bersaudara kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang menjemput ustazah pada petang ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk tajuk pengurusan emosi wanita dalam keluarga dan karier. Bila ditanya ustazah nak buat dalam bentuk macam mana ni, ada soal jawab ke dan sebagainya, izinkan dulu seperti kebiasaan seorang penceramah, dia akan bercakap lah dulu kan. Jadi kalau ada yang nak mencela untuk apa-apa pandangan ataupun apa sahaja soal jawab, mungkin insya-Allah sedikit di penghujungnya nanti. Kita pun sekarang ni tak boleh nak berpanjangan sangat sebabnya asar pun sudah berada di awal lah, belum 4.30 dah azan kan. Jadi insya-Allah muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut pengurusan emosi wanita dalam keluarga dan karier. Saya mulanya ingat ini yang nak join ni semua orang bekerja ke macam mana? Tapi rasanya bila bagi anjuran pihak masjid, maka kita faham ramailah ibu-ibu suri rumah apatah lagi di Selangor sekarang ini memang masih lagi kita ber-PKPB. Jadi kalau yang bekerja pun bekerja dari rumah kan. Jadi insya-Allah kebersamaan kita pada petang ini, jom kita santai-santai saja. Lebih cantik kot kalau kita dapat on semua kita punya video. Kita dapat pertontonkan wajah masing-masing. Supaya bolehlah ustazah sebut nama dia kalau dia tertidur. Jadi insya-Allah muslimat dirahmati Allah, apakah yang kita nak bahas? Bab keluarga dan karier. Keluarga dan karier. Bila sebut keluarga, siapa dia? Ustazah sekarang ni saya tengah sorang-sorang dekat rumah. Kan, saya tengah seorang-seorang kat rumah, anak saya tak boleh merentas negeri, bosanlah ustazah, malam hari takut tidur seorang-seorang. Kan itu semuanya nak menggambarkan emosi kita bagaimana. Terima kasih yang dah on, pastikan kita bertudung walaupun semua muslimat. Takut ada suami-suami lalu di belakang, nampak pula jiran punya rambut Jadi insya-Allah petang ini bila cerita tentang keluarga, kitalah sebenarnya sebahagian daripada keluarga. Betul tak ibu-ibu muslimat dirahmati Allah, kita sebahagian keluarga. Lebih indahnya, ramai yang bersama-sama kita hari ini adalah ibu-ibu. Jadi bila ibu letakkan pada diri kita ini, amanah Allah yang paling besar bagi kita adalah seorang ibu yang merupakan madrasah utama dalam rumah tangga. Madrasah utama. Jadi anak kita, suami kita, insya-Allah bila betul cara kita mencorakkan, insya-Allah semuanya akan menjadi betul. Saya tak setuju ustazah, keluarga diketuai oleh suami. Tak ada siapa yang menafikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin kepada semua kita ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi macam mana pula ustazah kes suami yang tak boleh diharap? Tu kan dah mula dah nak tunjukkan emosi. Muslimat yang dirahmati Allah, kita petang ni nak bincang dalam keadaan kita ahli keluarga, ibu-ibu dipandang sebagai madrasah utama. Jadi sebelum kita berbicara tentang suami, berbicara tentang anak-anak, bicarakan tentang diri kita dulu. Takkan mungkin adanya kita tanpa adanya Allah. Jadi untuk berbicara tentang kita, tak lain tak bukan siapa kita dengan Allah. Urus yang itu satu dulu. Jadi semua kita, bila kita betul sebagai madrasah utama, insya-Allah pasangan kita turut menjadi betul, anak-anak kita turut menjadi betul. Tak pun ustazah, baru je sambut wedding anniversary ke-30. Tak betul pun suami saya, sabar dulu kan muslimat. Sabar dulu. Sebab apa? Dalam keadaan kita berbicara tentang emosi-emosi yang begini, kalau kita menyebutkan seorang lelaki soleh, menyerlahkan kesolehannya dengan Allah, tak tinggal solat malamnya, Qurannya saban hari, Masya Allah, beramanah sungguh dalam agama Allah ini, tetapi kalau tak mampu memimpin isterinya ke jalan-jalan Allah,
berbahaya bagi seorang lelaki soleh. Kan? Seorang lelaki soleh, peranan yang paling penting baginya dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan seluruh ahli keluargamu daripada api neraka Allah. So dia soleh ni, tapi isteri keluar rumah tak boleh nak tegur. Anak-anak perempuan kita muslimat dirahmati Allah tahu kewajipan. Kita tak mampu nak tegur tu. Nanti kalau satu-satunya anak perempuan saya ni lari daripada rumah, macam mana Ustazah? Jadi di situ muslimat dirahmati Allah, kita tahu bahawa kita memiliki satu keluarga, ketua keluarga yang soleh, tetapi dia tidak musleh. Dia tak mampu menjadikan orang lain turut soleh sepertinya. Jadi bagi saya sendiri dalam tempoh lebih 20 tahun pengalaman dakwah ini, bila seorang muslimah itu menjadi solehah, Masya Allah, sebab tu perhiasan yang paling indah atas dunia adalah wanita solehah. Jadilah kita wanita solehah. Ni sebut pun meremang bulu roma. Sebab yang bercakap ni pun belum tentu lagi. Tapi inilah pengalaman dalam kerja dakwah yang saya dapat, jadilah wanita solehah. Kerana dengan solehahnya seorang wanita, insya-Allah boleh mensolehkan seorang lelaki yang toleh. Faham ya? Muslimat dirahmati Allah. Dengan solehahnya seorang wanita dalam satu keluarga, boleh mensolehkan seorang lelaki yang toleh. Apa buktinya Ustazah? Contoh, muslimat, ni nak bagi faham dulu apa tajuk kita petang ni. Contoh seorang lelaki yang soleh tadi hanya menangis di atas sejadah takutkan Allah. Sepatutnya takutkan Allah tu datang daripada takut dirinya dan seluruh ahli keluarganya dihumban ke neraka. Kalau dia sahaja ke syurga, yang lain dalam keluarga tidak ke syurga, bahaya bagi dia. Sebab tu orang lelaki, Masya Allah, Ustazah selalu pimpin solat tasbih, selalu dalam kuliah-kuliah muslimat, tolong ibu-ibu aminkan doa saya yang satu ini. Apa dia? Ustazah selalu sebut, Ya Allah, ampunkan dosa-dosa suamiku yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapanmu di mahsyar kelak. Kasihani suamiku, wahai Allah. Sebab apa kita minta Allah beri limpahan hidayah kepada suami kita? Agar beliau ini sebagai ketua keluarga mampu pimpin kita ke jalan-jalan syurga dan mampu menarik tangan-tangan kita daripada lubang-lubang neraka Allah. Kenapa muslimat? Kerana bila lelaki tu selangkah nak masuk syurga, Allah akan tanya bagaimana kamu dengan isterimu, bagaimana kamu dengan ibumu, bagaimana anak-anak perempuan, kakak, adik perempuan. Ya Rabb, kita tak, kata Nabi, taat Allah, taat Rasul, taat suami. Jadi kan kesian suami kita. Kan kesian suami kita. Jadi wahai wanita solehah yang mendampingi seorang lelaki, biasa-biasa sajalah Ustazah, setakat ni tak nampak pun kesolehannya. InsyaAllah jadilah isteri yang solehah di samping suamimu walau apa pun bentuk sikap suami yang dihantarkan Allah. Contoh kan kita sebut, abang dah 4 bulan dah kita nikah. Dah 4 bulan kita nikah, 4 kali dah abang balik rumah mak saya. Tapi tak pernah pun bawa saya balik rumah mak abang. Mak abang pun dah tua juga. Kesian dia. Tak apa, mak abang tak apa. Duit pencen ada, adik-beradik lain jaga kat kampung. Tapi abang kan anak lelaki. Kan? Syurga abang tu di bawah telapak kaki ibu. Macam mana pun kita mesti pergi ziarah. Ajak, nampak suami mula engkar, derhaka sebagai anak. Tak ziarah ibu, tak bertanya khabar. Kita ni sebagai isteri kena bantu dia untuk ke syurga. Bang, macam mana pun saya dah kahwin ni, macam mana pun nombor 1 tetap suami. Tapi abang, ibu tetap nombor 1. Sebab itulah keluarga ini muslimat dirahmati Allah, insya-Allah tonggaknya adalah kita sebagai ibu. Kalau kita sebut di Indonesia dipanggil sebagai ibu rumah tangga. Dulunya saya sembang dengan mereka, kenapa dipanggil ibu rumah tangga? Ibu ni sebenarnya tak mesti seorang perempuan. Kalau nama ibu ni adalah ketua, sepatutnya lelakilah digelar ibu rumah tangga. Kerana rumah tangga wanita, rumah tangga ini, keluarga ini tergantung pencoraknya adalah kita orang perempuan. Subhanallah. Ini bab keluarga. Baik. Kalau yang ramai di kalangan kita ni bersama-sama sekarang menyebutkan tentang career. Apakah itu? Kerjaya kita lah. Jadi sama ada kita ni work from home sekarang ini, ataupun kita bisnes online, ataupun kita suri rumah yang mencari apa sahaja sumber pendapatan untuk membantu keluarga. Tanya dulu tujuan kita bekerja dulu. Mula-mula dulu kita ada master sampai ke PhD. Rugilah abang kalau saya tak kerja. Gaji saya jauh lebih besar kot daripada gaji abang.
Betulkan dulu muslimat dirahmati Allah. Sebab membawa balik nafkah yang halal itu, Allah takkan tanya kepada orang perempuan. Allah tanya kepada orang lelaki. Justru kenapa dulu kita bersetuju untuk dinikahi oleh beliau? Beliau yang mana yang sekarang ni suami kita, yang kita tahu gajinya daripada sebelum kahwin sampailah sekarang lebih kecil daripada gaji kita. Masa bercinta kita kata tak apa, saya tanggung semua, saya support semua, saya tolong semua, segala saya. Kerana masih cinta. Tai kucing pun rasa coklat, kan? Minta maaf. Janganlah stres sangat petang-petang ni. Okay? Tapi bila cintanya sudah mula tercalar. Suami kita dah nampak cinta-cinta yang lain. Muslimat dirahmati Allah. Kita dah mula terlupa. 10 tahun abang anak kita ni dah nak UPSR dah. Contoh. Daripada darjah 1 dia pergi tuition, abang ada tanggung 1 sen pun tak ada, kan? Dah mula dah muslimat dirahmati Allah. Padahal dulu suami kata tak mampu, gaji saya berapa je, mampu bayar sewa rumah, duit kereta, dah selesai. Kita hantar anak kita sekolah kebangsaan, tahulah cikgu nak mengajar kat sekolah. Cikgu tu semua dah ijazah belaka dah, mustahil tak boleh mengajar anak kita dengan baik. Dan tak payahlah tuition. Tak apa bang, anak orang lain nak dapat 6A ni kena hantar tuition. Cikgu ni bayar mahal pun insya-Allah anak kita confirm A punya. Abang tak mampu, kalau awak mampu awak bagilah. Kita tak apa asalkan anak kita dapat 6A. Orang perempuan selalunya mengoffer macam-macam di luar kemampuan dia. Kita rasa macam mampu. Tetapi bila nanti kita tak dapat apa yang kita nak, kerana masa kita nak anak kita dapat 6A bukan kerana Allah. Kalau anak orang lain boleh dapat, kenapa anak kita tak boleh dapat? Kita pun hantar tuition juga. Guru yang bagus juga. Masih bukan kerana Allah. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Bila bukan kerana Allah, kerana makhluk, bila kita tak dapat, muslimat dirahmati Allah, kita mula stres. Emosi kita mula tercalar, rosak. Tak pasal-pasal. Sepatutnya cikgu yang tak bagi anak kita dapat A matematik yang kena marah. Suami pula yang kena marah. Kan? Jadi suami pun kata, muslimat dirahmati Allah, saya tak suruh pun hantar anak kita bayar mahal tuition matematik tu. Awak dulu yang offer. Jadi sebenarnya jangan ajar perkara macam ni daripada awal. Kalau kita mampu menilai siapa sebenarnya diri kita ini, muslimat dirahmati Allah, tugas kita sebenarnya hanya pendamping. Yang bawa balik nafkah itu kewajipan yang akan ditanya oleh Allah adalah suami. Jadi isteri, kalau dulu kita berkahwin dengan suami yang sekufu dengan kita, sekufu tu kadang-kadang mak-mak ni, ramai mak-mak ni, kenapa tak bagi anak dara kita bercinta dengan lelaki si Polan? Sebenarnya bukan kita tak nak anak kita dibawa ke hulu ke hilir, buat benda yang bermaksiat kepada Allah. Jangan keluar, jangan berdua-duaan. Nanti anak kata, alah mama, mentang-mentang lah boyfriend saya tu orang miskin. Contoh kan, ini drama Melayu lah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak sebutkan macam mana bila dalam keadaan kita tak bagi anak kita tu berkawan dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengannya. Kita kenal anak perempuan kita ni, bongsu pula, kalau makan bahagian seekor ayam tu peha mesti kat pinggan dia. Tak dapat peha, habis terbalik meja. Kenal dah. Tapi nak berkahwin dengan orang yang Masya Allah makan ikan kering je. Contoh kan. Nak beli ayam pun tak mampu. Okeylah 40 hari tempoh bulan madu anak kita bahagia kerana cinta. Tapi selepasnya hilang dah semua nikmat berumah tangga. Sebab itu antara muslimat dirahmati Allah kenapa disuruh pilih. Pilih memang agama nombor 1, tetapi Rasulullah tak pernah menafikan hartanya, kekayaannya, handsomenya. Tapi letakkan nombor 1 agamanya. Supaya pengurusan emosi tu jadi cantik. Jadi hari ini dalam tajuk kita muslimat dirahmati Allah, emosi tu apa benda pula? Wahai orang perempuan, semua kita ni insya-Allah. Saya buat rujukan sedikit tadi muslimat dirahmati Allah. Apa kata Yusuf Al-Qardawi, subhanallah, ulama besar. Bila kita membincangkan tentang emosi ni, dia tak lari daripada rasa takut. Bila sebutkan takut ini muslimat dirahmati Allah, kita biasa jumpa kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat itu berakhir muslimat dirahmati Allah, kalau kita dilanda apa saja musibah, kan, katakanlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa sahaja. Bukannya dulu-dulu ketika majlis ilmu ni tak luas macam sekarang ni, dengar je innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hey,
Rumah dia terbakar lah, tak ada siapa pun mati. Rumah dia terbakar. Kan sebab dulu kita tak ada ilmu pasal ni. Ustaz-ustaz duk cerita, ayat ni menceritakan apa sahaja bila kamu dapat musibah, muslimat dirahmati Allah, katakanlah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ingat, nak uruskan emosi, first kita dihentak dengan permasalahan apa pun, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab Al-Baqarah ayat 155 memaknakan kepada kita, demi sesungguhnya kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Ini kalimah takut dalam Quran. Emosi pertama yang saya nak bahas hari ini adalah takut. Takut kepada apa? Takut kepada musuh ke? Kenapa kita merasa kadang-kadang kelaparan, tak cukup makan? Muslimat dirahmati Allah. Terasa kekurangan harta benda. Jiwa. Jiwa ni bila kita sebut, macam mana ya Ustazah? Kehilangan orang-orang yang tersayang. Kemudian hasil-hasil tanaman. Sekarang ni PKPB ramai orang bercucuk tanam depan rumah. Tapi kalau Quran bahas hasil tanaman ni, buah-buahan segala, kekayaan luar biasa lah. Kalau kita hari ni, saya ada syarikat Ustazah, ada cawangan sampai 14 cawangan, setiap negeri ada, memang company besar. Pandemik COVID-19, semua cawangan tutup. KL satu-satunya HQ beroperasi. Pun ujian, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebut bagaimana kita nak ceritakan hebatnya kita mengawal emosi kita kalau kita tidak kembalikan kepada Allah. Kan? Kita takut kehilangan itu ini, kita takut tak cukup, kita gelisah. Kembalikan kepada Allah. Kita takut dalam keadaan orang Selangor sekarang ni, terutamanya yang duduk belah Kelang, kita doakan kebaikan, Masya Allah. Kan? Tetapi saya sendiri baru mendepani, muslimat dirahmati Allah, seorang sahabat yang bercerita dalam grup kami kawan-kawan baik ni, Masya Allah, tolong doakan anak aku, kata kan. Melambai seorang ibu ambulan bawa anaknya positif COVID-19. Bayangkan resahnya, bayangkan takutnya. Muslimat, tolong jangan cerita kat siapa-siapa. Sebab masyarakat hari ni orang kena COVID ni dah macam ada najis mughalazah apa dah. Punya takut nak singgah. Nak tanya khabar pun seolah-olah macam, tak boleh ni. Kan kita sentuh skrin ni boleh menjangkit ni. Padahal hari-hari KKM cerita kan. Takut pelik semacam sungguh. Ya hari ni kena kat kawan kita, takut besok. Allahu Akbar. Sebab kita mengenal COVID jauh lebih daripada kita mengenal Allah. Minta maaf sebut. Tengok macam mana KKM nak memperkenalkan COVID pada kita. Cara sentuhan, cara jangkitannya bagaimana. Kan cara kita nak cegah bagaimana. Hari-hari. Kan lebih banyak daripada iklan-iklan dekat TV. WhatsApp, handphone, Facebook, segala menceritakan. Tapi bagaimana muslimat dirahmati Allah, kita tak mengenal Allah yang diceritakan teramat banyak. Sebab sumber rujukan untuk mengenal Allah itulah Al-Quran, kita tak telusuri sungguh-sungguh. Kita tak faham sungguh-sungguh. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak perhatikan akan Al-Quran itu? Bila Quran sebut kami, ada pula ni satu kes. Orang tanya, Ustazah saya kat pejabat ni, ada orang Cina ni duk tanya, kenapa kau kata Tuhan kau tunggal, esa? Kenapa? Sedangkan aku tengok dalam Quran terjemahan atas meja kau ni, tulisnya kami. Kami tu ke bukan ramai ke? Ni. Alamak Ustazah, saya tak reti nak jawab macam mana Ustazah. Nampak kita orang Islam tak mampu nak jawab. Muslimat masih tak yakin maknanya bahawa qul huwallahu ahad. Allah tu tunggal, Allah tu esa. Mana mungkin boleh disamakan dengan COVID-19? Tak mungkin boleh sama. Justru muslimat dirahmati Allah, hari ni kita cek diri kita. Nak kawal emosi ni, apa rujukan kita? Apa panduan kita? Kalau Allah kata mu takutlah dengan apa sekalipun, kembalikan kepada Allah. Balik sampai saya sebut pada sahabat saya, engkau masih beriman tak dengan la ilaha illallah? Ya, Zai masih beriman. Maka serahkan pada Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Sebab dia kata anak aku ni buat assignment duduk dalam bilik, tak keluar-keluar, online belajar, budak universiti, perempuan. Tak ke mana-mana, macam mana boleh positif COVID tanpa apa-apa pun gejala? Mungkin masa swab test ramai-ramai queue hari tu dekat masjid. Kan macam tu muslimat. Paling syahdu duduk satu ambulan dengan dia, seorang budak perempuan, anak bongsu, tunggal perempuan dalam keluarga berusia 11 tahun. Kena bawa oleh ambulan, positif COVID-19. Jadi saya kata besok paginya kami tanya lagi dalam grup, anak okey ke dekat hospital? Okey, duduk satu kawasan ke dengan budak perempuan 11 tahun jiran tu? Ya. Satu malam dia menangis. Kita dengar pun sayu muslimat.
tolong jangan cerita dekat mak dia. Bayangkan seorang ibu dengar semalam pesan dekat kakak, tolong jagakan adik ni, pandanglah macam adik sendiri. Tapi mesti ibu satu malam tak boleh tidur kat rumah. Saya kata kirim salam dekat jiran tu. Kita duk rasa kita boleh jaga anak kita sebaik-baik penjagaan. Kita macam tak yakin kalau dia berjauhan dengan kita, Allah sebaik-baik penjaga. Kita baru mengandungkan 9 bulan 10 hari. Kita baru membesarkan budak tadi tu positif COVID 11 tahun. Tapi Allah menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Sekarang ada, diambil sekejap daripada ibunya. Semoga tak lama, sama-sama kita doakan. 2 minggu patah balik kepada keluarga dalam keadaan sihat, insya-Allah. Muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut pada hati kita, ya, kita jaga anak kita terbaik dah. Sampai kadang-kadang mulut kita keluar, bang tahu apa? Kan? Anak saya ni, saya yang mengandungkan, saya yang menyusukan. Kita terlupa bahawa di sebalik semua itu ada Allah. Jangan ada rasa takut kalau kita punya Allah. Ini cara untuk kita kawal emosi. Pertama, rasa takut. Kedua, muslimat dirahmati Allah, emosi, marah. Kan? Saya boleh buat kuis lah kot kat sini. Dalam ramai-ramai ni, siapa agaknya yang seumur hidup dia? Saya 44 tahun. Muslimat dirahmati Allah, salam ukhuwah fillah ni. Ada yang mungkin kakak, ibu kepada saya. Sebaya, adik bawah saya. Cuba bagi tahu saya yang tak pernah sekali pun dalam hidupnya marah. Tak pernah sekali pun. Pakat senyum belaka ni. Memang tak pernah marah belaka. Masya Allah. Tak pernah marah. Saya tak pernah marah, Ustazah. Saya ni memang sengih je macam kerang busuk. Hebat sungguh, muslimat dirahmati Allah. Saya teringat yang antara aktiviti saya, muslimat dirahmati Allah, adalah membawa golongan asnaf, fakir miskin, warga emas ke Baitullah. Usia ketika mula-mula kami gerakkan tabung amanah saham akhirat ini, syaratnya usia 60 tahun ke atas yang tak pernah ke Baitullah. Jadi awal-awal pada tahun 2015 dulu, saya berceramah seluruh Malaysia. Saya menjelajah lah. Bila saya dijemput ceramah masa itu di Ipoh, saya tanya ada tak di kalangan ahli karyah yang aktif datang masjid, solat jemaah 5 waktu, di kalangan fakir miskin, yang saya nak offer dia untuk pergi ke Baitullah FOC. Betul ke ni Ustazah? Betul. Tibalah waktu saya pergi berceramah. Muslimat, belum interview lagi Pak Cik ni. Pak Cik masa tu umur berapa ya? 70 lebih yang pasti. Senyum, Masya Allah. Ada muslimat, biasalah makcik-makcik ni kan. Orang belum berkenalan, dia dah kenalkan dulu. Ustazah, itulah calon kami, itulah calon kami. Masya Allah muslimat. Imam berdiri di hadapan, calon kita nak kenalkan pada Ustazah hari ni adalah Pak Yusof. Saya nak tanya kepada jemaah semua yang ada ni, kenapa agaknya kita pilih Pak Yusof? Sepanjang kita berjiran dengan Pak Yusof ni, kita pernah tak tengok Pak Yusof marah? Serentak, saya sangat luar jangka, serentak bergema surau sebut, kami tak pernah tengok Pak Yusof marah. Terus kita rasa sentap tau muslimat dirahmati Allah. Ya Rabb, patut ni dekat kejiranan. Manusia melihat, Masya Allah, Allah muliakan dia dengan hadiah nak pergi umrah ni. Senyum datang, jumpa sembang dengan saya. Ya Allah, senyum, mulianya hati, Masya Allah. Kita tengok muka dia pun kita rasa lembut, datang kasih sayang. Masya Allah. Ingat tak hadis Nabi SAW tentang la taghdab, jangan marah. Kita cerita tentang kita sebagai suri rumah, sebagai orang yang berkerjaya, muslimat. Allah akan createkan macam-macam benda nak test kita ni marah ataupun tidak. Habis tu Ustazah nak tak bangun sembahyang tu, kita selimutkan lagi, tidurlah sayang, tak payah marah ke? Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selembut-lembut manusia. Tapi Nabi kalau dalam perkara-perkara yang menentang hak Allah dan Rasul, muslimat, maksud Nabi tak pernah marah kalau orang ganggu hak dia. Tapi Nabi akan sungguh-sungguh marah kalau orang ganggu hak Allah. Apa hak Allah? Wajib untuk kita beribadah kepada Allah. So kalau anak-anak kita sudah melampau batas melanggar hak Allah, wajib untuk kita marah. Faham ya muslimat? Ini kadang-kadang mak malu tahu kamu ni. Mak ni dah ketua muslimat. Kamu tak pakai tudung, malu mak pada orang kampung. Salah muslimat dirahmati Allah. Sebab kita malu kepada orang, kita tak malu kepada Allah. Okay? Jadi hari ni nak mengawal emosi marah ni, la taghdab. Hadis 3 kali Rasulullah sebut.
So kita kat rumah, kita dekat pejabat. Antara tips lagi yang terkini muslimat dirahmati Allah, ini bukan kita cerita ulama silam lah, kan. Apa ni, semua orang kenal kot bila Ustazah sebut sahabat Ustazah Asma Harun. Ustazah sengih je sebut kat dia. Cakap macam bagus sungguh tips tadi. Kadang-kadang kita sesama pendakwah ni duk saling tengok kuliah live masing-masing kan. Nanti dalam grup para ustazah tu kita pun bagi komen lah. Bagus tips hari ni. Saya dah pernah juga sebut dekat masjid tu. Tips yang mana tu ustazah? Kalau kita marah di subuh hari, jangan marah waktu tu. Tangguhkan marah kita sampai ke zuhur. Waktu zuhur, muslimat. Tangguh dulu. Aku nak marah ni. Tapi jap, sabar. Zuhur nanti aku marah. Abang nanti abang balik makan tengah hari ya. Sebenarnya nak cakap benda ni. Masak sedap-sedap. Nanti tengah makan ni tahulah aku nak cakap apa ni. Lepas tu suami pun kata, sedap awak masak hari ni. Puji. Dah puji pula. Selalu tak pernah puji. Tunggulah asar nanti baru aku marah. Tangguh muslimat. Tangguh nak marah. Asar balik tengok Allah sian pula laki aku ni. Letih nampaknya ni. Bang nanti mandi cepat-cepat lepas baca Quran ada benda saya nak cakap. Suami pun lepas maghrib kata tadi ada benda nak cakap. Nantilah sebelum tidur saya cakap. Nanti kan muslimat bila dah dekat nak tidur tu. Suami tanya lagi tadi kata ada benda nak cakap. Muslimat dirahmati Allah, saat itu kita menggenggam erat tangan suami. Kan kita dah ready dah. Ini kalau aku cakap ni tantang malam ni lah, malam terakhir aku seimbangan dia ni. Tak keluar benda kita nak marah apa pun bang, maafkanlah saya. Saling minta maaf. Kita fikir patut Nabi kata kalau kita marah saat kita berdiri duduklah. Saat duduk baringlah. Muslimat dirahmati Allah, bangkitlah untuk berwuduk. Kerana marah itu kan api. Kita berwuduk tu dengan air. Kita tak faham kenapa marah tengah berdiri suruh duduk. Sebenarnya agama suruh kita lengah-lengahkan. Tangguh-tangguhkan. Marah sekarang, jangan sekarang juga marah. Kalau sekarang juga marah, muslimat dirahmati Allah, ternyata kita manusia yang tak boleh kawal emosi. Saat kita tak boleh mengawal emosi, saat marah itu iblis yang berada di samping kita. Tapi saat kita marah nanti okey, kejadian tu pagi, nak marah anak ni, macam mana nak belai dia dulu ni. Minta dulu pada Allah, lepas zuhur doa lembutkan hati anak aku malam ni nak cakap ni Allah, kita berlengah-lengah. Marah kita malam nanti mungkin dengan air mata. Marah kita malam nanti janganlah buat ibu macam ni lagi. Kita muslimat dirahmati Allah. Jadi yang marah tu bukan iblis di samping kita tapi malaikat. Berapa ramai ibu-ibu muda duk WhatsApp, ustazah saya menyesal pukul anak saya tak solat tadi ustazah. Kenapa menyesal? Memang patut kena pukul. Umur dah 11 tahun. Rasulullah suruh pukul pada usia 10 tahun. Tapi ustazah sampai lebam-lebam badan dia. Saya tak boleh tengok dia menangis, teresak-esak. Sampai mengigau, janganlah pukul lagi ibu sakit, saya menyesal. Maknanya masa kamu pukul tadi, pukul dengan iblis di samping kamu. Kalau kita menyesal, kalau kita marah kerana Allah muslimat, kita takkan menyesal. Maksudnya marah kita tadi boleh menjadi ibadah. Kerana apa muslimat? Kita marah saat bukan kita marah. Tapi kalau kita marah saat kita marah, ketika itu iblis sedang berada di sisi kita. Masya Allah. Popular juga Ustazah selalu cerita di mana-mana kisah Abu Bakar berada di samping Rasulullah. Didatangi oleh orang Yahudi. Memaki hamun akan Abu Bakar. Abu Bakar diam. Abu Bakar ni satu-satunya sahabat yang copy paste akhlak Rasulullah. Sebab Aisyah tu anak kesayangannya adalah isteri kepada Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah wafat, ya Aisyah ceritakan pada aku apa lagi akhlak Nabi yang aku belum buat. Duk merayu-rayu pada Aisyah, ceritalah aku nak jadi macam Rasulullah, manusia sempurna tu. Cerita pada aku apa yang akhlak Rasulullah buat aku belum buat. Ternyata kata Aisyah, tak ada, semua benda engkau dah buat wahai ayah. Semua dah buat. Sebab jadi BFF kepada Rasulullah. Subhanallah muslimat. Dan ketika orang Yahudi datang memaki-maki Abu Bakar, Abu Bakar duduk diam, Rasulullah duduk di samping. Sampailah kan manusia ni Rasulullah sahaja yang maksum. Abu Bakar pun ada perasaan tak tahan ni, duk caci maki. Abu Bakar membalas cacian makian itu. Pada kali ketiga dicaci maki, dia melihat Rasulullah bangkit tinggalkan. Ya Rasulullah, saat aku diam tadi tak membalas caci maki, kau duduk di sampingku. Saat aku membalas cacian, engkau bangkit tinggalkan aku. Kenapa ya Rasulullah? Muslimat, saya pegang
cerita ini daripada kitab Wasiat 4 Imam yang disyarah oleh Imam Muslim. Masya Allah, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar, saat engkau marah tadi, saat engkau berdiam tadi, aku melihat malaikat duduk di sampingmu dan aku mengetahui Allah sedang memadamkan kesalahan-kesalahanmu yang lalu. Makna Allah sedang gugurkan dosa, Allah sedang ampunkan engkau Abu Bakar. Tapi saat engkau membalas dan engkau marah kembali kepada orang tersebut, maka aku melihat malaikat tadi bangkit tinggalkan engkau, yang duduk di samping engkau adalah iblis. Dan muslimat dirahmati Allah, aku seorang hamba Allah yang tak boleh duduk bersama dengan iblis, maka Rasulullah tinggalkan Abu Bakar. Kita bayangkan suasana saat kita marah tu muslimat dirahmati Allah, apa kita dapat? Ternyata dah bertahun-tahun kita marah, ustazah anak saya makin degil. Kenapa ya jadi macam tu muslimat? Kita nak koreksi, muhasabah, emosi kita handle macam mana bila kita marah. Ingat janji-janji Allah dan Rasulullah. Kenapa sampai 3 kali la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ni mak cakap berkali-kali ni ada sebab ni. Kita dengan anak kita kan muslimat? Tak sama dengan cakap sekali saja. Sekarang saya baru setahun lebih kematian ibu. Terngiang-ngiang ni kat telinga apa yang mak selalu cakap. Kalau dulunya mungkin alah mak ni cakap benda sama lagi. Tapi bila mak dah tak ada, yang itulah terngiang-ngiang. Maknanya kenapa Rasulullah sebut sampai 3 kali, please jangan marah saat engkau marah. Jadi kita orang perempuan ni macam mana muslimat? Di rumah ataupun ketika kita di tempat kerja, banyak benda yang kita nak marah sebenarnya. Tapi dengan yang kita tahu, ya Allah, rupanya solat taubat aku malam tadi belum menjamin Allah gugurkan dosa aku. Tapi dengan aku menahan marah, ada jaminan daripada Rasulullah, Allah sedang gugurkan dosa-dosa aku. So kita delaykan kemarahan itu. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Masya Allah. Baik, emosi kedua baru ni dekat keempat dah. Macam mana? Kemudian kita pergi emosi yang ketiga. Benci. Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Kita kan bila cerita tentang benci ni, ada ayat Allah yang sangat-sangat popular. Kat mana kita nak faham muslimat dirahmati Allah, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada kala perkara yang kita benci itu muslimat dirahmati Allah adalah satu perkara yang disukai Allah. Ada kala muslimat dirahmati Allah, perkara yang kita suka sangat nak buat tu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Para asatizah selalu sebut benda ni. Maksud kita nak sebutkan macam mana? Ya Allah, tanyalah setiap kita ni, suka tak PKPB ni bersambung lagi? Tak suka, susahlah ustazah. Nak ke sana ke sini susah. Kalau anda merasa susah, Ustazah Zai jauh lebih merasa susah. Sebab sudah 8 bulan travel Al-Fawaz cuti, tutup, dipaksa rehat oleh Allah. Muslimat dirahmati Allah, pemilik kapal terbang, pilot, sahabat-sahabat kami yang pramugara selalu sembang perjalanan menuju umrah 8 jam, 9 jam. Telefon, ustaz doakan saya kerja dekat storekeeper Giant ni ustaz. Tak apa, tahniah. Anda mulia di sisi Allah kerana berusaha bawa balik rezeki halal dalam keluarga. Yang duduk saja, saya ni ustaz tak reti buat kerja lain. Saya pilot kot. Itu je lah kemahiran saya. Sekarang ni saya habiskan duit simpanan je lah ustaz. Kalau 3 bulan lagi tak tahu jadi macam mana. Oh, sombongnya. Menanti gaji yang 20,000, 30,000 muslimat dalam suasana macam ni memang takkan dapat. Akhirnya kereta dah tergadai. Rumah dah tak mampu bayar. Bergaduh dah suami isteri. Tapi yang tadi kerja storekeeper, gaji tetapnya hanya RM800 ustaz. Tapi kalau kita rajin dapatlah allowance lebih sikit. Masya Allah muslimat. Nampak macam tenang, bahagia sampai hari ni. Sebab Allah muliakan orang yang berusaha. Jadi benda ni kita tak suka. Tapi bila kita berperang dengan nafsu kita, muslimat dirahmati Allah, kita mampu mengawal emosi bab benci tadi. Seorang isteri bekas kepada seorang lelaki. Tu Ustazah bekas suami saya tu. Saya dah maafkan dia, tapi saya benci tengok muka dia. Berhati-hati muslimat. Tu Ustazah bekas mak mentua saya tu. Punca dialah dulu tu saya bercerai dengan suami saya. Saya benci tengok muka dia. Berhati-hati dengan benci. Kalau kita tak mampu kawal emosi, sebesar zarah benci dalam hati kita, wajib untukmu neraka. Faham ya muslimat? Kita bila faham konsep ya Allah, yang nak ke syurga tu hanya jiwa yang penuh dengan kasih sayang. So macam mana kita tak suka sesuatu? Kenapa ya? Kita masa diijab kabulkan dulu. Abanglah suami saya sampai ke mati.
Kita akan bertemu semula di dalam syurga, kau main ayat-ayat sweet-sweet. Tapi kusangka panas hingga ke petang, hujan tiba di waktu tengah hari. Macam itulah contoh muslimat dirahmati Allah. Nak ceritakan macam mana Allah datangkan satu takdir yang terkadang kita benci pada jiran kita. Kita benci pada adik-beradik kita. Kita benci pada kawan-kawan sekerja kita. Tolong kawal emosi benci ini dengan buang rasa benci. Ustazah cakap senang lah. Cakap memang senang muslimat nak melaksanakan. Nombor 1. Buang emosi benci ni dengan apa? Doakan orang tu. Dah benci Ustazah suruh doa, memang taklah. Macam tu kita kan muslimat? Masya Allah. Kita nak sebutkan apa? Nak buat memang susah. Tapi ya Allah, tak masuk syurga orang yang sebesar zarah di hatinya ada benci. Macam mana aku nak buang? Dulu BFF Ustazah. Mudah, jangan putuskan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Mungkin kita kawan tapi tak mesra macam dulu. Maksud muslimat, kita kadang bergaduh ni dengan orang dalam masjid. Satu soft solat. Dia siap dalam PM tepi. Okey, hari ni kelas apa dekat masjid? PM tepi ketua muslimat. Agak-agak si Polan tu datang tak? Kan? Ketua muslimat pun tanya pasal apa? Tanya. Aku menyampah tengok muka dia. Muslimat dirahmati Allah, serahkan pada Allah. Aku tak nak benci dia ya Allah. Mungkin aku tak boleh bertepuk tampar macam dulu, tapi bantu aku merawat hati ya Allah. Aku tak nak benci dia. Sebab apa muslimat, bila kita paksa belai pujuk hati kita, jangan benci. Orang benci ni tak masuk syurga. Macam mana ya Allah, dia dah sakitkan hati aku tak boleh maafkan. Tapi aku kena maafkan juga ni ya Allah. Kan muslimat, kita bercakap dengan diri kita sendiri. Justru bila kita bersungguh-sungguh untuk tidak ada benci di hati, percayalah Allah akan create untuk kita. Saya cukup semangat cakap benda ni muslimat sebab saya dah jumpa dah banyak. Kadang Ustazah terima kasih, Ustazah bagi tahu saya macam tu. Walaupun saya menyampah dengan ketua muslimat tu, saya tetap juga pergi. Sebab dulu saya ketua muslimat. Tiba-tiba pula orang tu pula naik contoh kan muslimat. Jadi ini kisah benar ni, senyum-senyum pula masya-Allah. Ada satu masjid saya pergi muslimat, Ustazah macam mana ya saya nak buat? Sebab saya ni menerima amanah daripada sahabat kita lah, kalau saya sebut Ustazah kenal. Amanah apa ni Kak? Dia pesan kat saya, kalau dia mati, tolong jangan bagi kita punya pengurus jenazah tu uruskan jenazah dia. Dah macam mana pula ahli karyah yang sama, rupanya dia bergaduh dengan pengurus jenazah. Dia tinggal wasiat muslimat. Kalau aku mati, kau jangan bagi dia uruskan jenazah aku. Suruhlah orang kampung lain pula. Saya kata, Kak rasa wajib ke taat wasiat yang macam tu? Itulah saya tanya Ustazah ni. Kalau dia mati dulu, pemandi jenazah yang dia benci tu belum mati, dia tak tahu yang kawan tu benci. Yang tu memang baik hati Ustazah, sengih je, layan je semua orang. Jadi saya ni pegang amanah ni macam mana kalau dia mati? Akak tetap panggil pengurus jenazah tu untuk mandikan jenazah tu. Sebab kalau Kak panggil pengurus jenazah tempat lain, tengah-tengah malam, muslimat dirahmati Allah, mesti orang tanya pengurus jenazah masjid tu mana? Kang jadi macam mana saya? Percayalah mayat tu takkan bangun marah Kak. Macam itulah muslimat. Kan? Cuba jawab, agak-agak dibangun tak marah kita? Maksud bukan semua pesanan-pesanan yang pelik-pelik macam tu untuk kita ikut. Kan kadang orang tanya, Ustazah, suami saya dah pesan kalau dia mati nanti, kereta dia tu jangan ada siapa-siapa pun adik-beradik dia pakai. Ni jenis manusia yang jahat hati, tak tahulah macam mana muslimat. Jadi saya ni biar je macam tu sampai tayar elok dah jadi kemik, selimut je lah Ustazah. Kesiannya, bagilah kereta tu dekat adik dia yang memang tak ada kenderaan nak pergi kerja, nak pergi masjid. Pahalanya mengalir pada dia juga. Tapi dulu dia dah pesan, Akak jangan risau, confirm dia tak bangkit marah Akak. Itu je jawapan dia muslimat. Yang penting ahli waris ni, anak-anak setuju ke tidak. Bukan tanya si mati tu setuju ke tidak. Confirm dia tak jawab. Macam kita kata, Ustazah saya hari tu dah bernazar, kalau anak saya dapat 10A SPM, kan, dia kadang-kadang nazar dia tu pelik-pelik. Sebab saya rasa masa tu mustahil anak saya dapat 10A. Tengok-tengok dapat sungguh Ustazah. Nazar Akak apa masa tu? Nazar saya masa tu saya nak terjun daripada jambatan Pulau Pinang masuk dalam laut tu. Bolehkah kita tunaikan nazar tu muslimat? Tak boleh.
Kesian orang jahil, sebab tu kita kena berilmu untuk faham semua ni. Muslimat, kita benci macam mana pun, apa yang Allah takdirkan pada kita tu, kita yang pegang remote control kepada hati kita, macam mana untuk kita membuang rasa benci tu. Mungkin aku tak boleh sekapal lagi dengan dia, tapi kita nak pergi masjid tu selama mana kita nak merajuk sebab kita bencikan seseorang tu. Bila kita bersungguh-sungguh tolong, ya Allah aku tak nak benci dia, nanti macam mana amalan aku semua ni kalau aku tetap benci pada dia, ya Allah. Kesungguhan ini muslimat berlaku dekat satu masjid. Bila Ustazah Zai mengajar kitab, selalu kata, okey, bawa pensel tak masing-masing, tolong gariskan ayat ini, muka surat sekian, perenggan sekian. Kawan tu pun pinjam pensel jap kat kawan sebelah. Tengok-tengok pinjam pensel, musuh ketat dia. Faham tak muslimat? Musuh ketat dia. Macam mana pula boleh duduk sebelah dia ni? Lepas tu bila kita, salah pula Ustazah suruh garis perenggan ketiga, baris ke-18 ni. Kan padam-padam balik. Allah, nak pinjam pemadam pula Ustazah ni. Dia Allah akan cipta sesuatu muslimat macam mana untuk kita tidak kekal dalam benci. Syaratnya minta tolong dengan Allah dan doakan kebaikan kepada orang itu. Ini nak mengawal emosi benci. Kita bila benci ni kita lupa nak pulangkan kepada Allah. Jadi dalam kita tak suka satu perkara yang berlaku dalam takdir hidup kita, mungkin sebenarnya itu baik. Percayalah pandemik COVID-19 ini, inna ma'al usri yusra, kita sedang usri, serahkan kepada Allah, tempuh takdir ini, pasti yusra di penghujung. Bagi orang-orang yang benar-benar menyerahkan kepada Allah. Bila masalahnya Ustazah makin naik, ya Allah Tuhan, percaya tak kita setiap yang hidup itu pasti akan mati, yang kekal hanya Allah. COVID-19 juga adalah makhluk, pasti akan pergi muslimat. Kenapa susah sangat kita nak percaya? Masalahnya dah 258 hari ni kok Ustazah kita dalam keadaan macam ni. Belajar tak daripada para rasul yang berpuluh tahun bahkan beratus tahun. Subhanallah muslimat. Sebab apa? Sebab kita jahil. Kita tak melihat orang lain yang lebih susah. Kita sibuk melihat kesenangan. Kita je yang susah. Itu sebab apa sahaja yang kita benci ini muslimat, tolong kawal emosi. Jangan biarkan kebencian ini menatijahkan kita neraka. Kita nak urus benci kita ini bertukar. Makin mendoakan, paksa senyum walaupun dalam hati ni geram muslimat dirahmati Allah. Okey, pokok pangkalnya pada kita. Emosi ketiga benci. Emosi yang keempat malu. Muslimat dirahmati Allah, malu kita ni kadang-kadang lebih banyak tak bertempat daripada yang bertempat. Tak naklah Ustazah, saya malulah. Malu apa? Kan harap-harap yang duk tutup video ni tidak malu, tak bertempat lah. Saya muslimat dirahmati Allah, minta maaf. Al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Kita tengok ya wanita-wanita kita akhir zaman ini seperti sudah hilang malunya. Kalau mereka ada malu, muslimat dirahmati Allah, mereka tak macam sekarang ni. Nak jual ubat, wajahnya tubuhan. Terima kasih yang buka video. Muslimat dirahmati Allah. Sebab apa kita nak sebut? Mereka nak jual apa? Kadang-kadang nak jual bedak je pun. Tapi Masya Allah pakaiannya. Kat rumah tidak berselfie begitu sangat. Tapi rupa-rupanya muslimat bila dekat media sosial. Kat pejabat bertepuk tampar dengan suami orang. Dekat mana ya? Sebab itu awal-awal PKP dulu Ustazah Zai sebutkan apa? Muslimat dirahmati Allah. Bila KKM kata jaga jarak. Kita masa tu kan ingat 14 hari saja PKP tu. Jadi Ustazah menulis di Facebook Ustazah. Kan? Jaga jaraklah bila kita dah kembali ke pejabat. Isteri orang tengah dekat mesin photostat, suami orang pula duduk belakang. Suami orang nak pergi outstation, muslimat dirahmati Allah, kita tak lawan, tak bagi cadangan dekat bos. Kenapa isteri orang, suami orang pergi outstation berdua dalam satu kereta 4 hari 3 malam? Kita yes bos saja benda yang tidak ada ketaatan kepada Allah. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak ada malu, rosak, tak boleh kawal emosi. Kita tak fahamlah Ustazah, dia tak ada rasa malu ke? Sebab dia sudah tidak ada iman. Orang yang tak ada malu, tak ada iman. Minta maaf sebut. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi orang yang masih tinggi keimanannya, muslimat dirahmati Allah, jaga. Kita orang perempuan dalam media sosial sekarang ini muslimat, kita bekerja, macam mana nak kata kita nak hindar diri daripada orang lelaki? Kan?
Sebab itu Masya Allah sekarang bila kita terpaksa, Allah paksa kita tutup hidung dan mulut. Kita pakai mask. Wah Masya Allah, saya seronok je ibu-ibu dirahmati Allah. Sekarang tugas kami suami isteri, macam-macam lah, jual pizza, jual keropok. Dah tak boleh travel kan muslimat. Ada seorang ibu, "Kak, saya dah kat bawah ni, ambil keropok ni cepat." "Ya, ya Ustazah, nasib baik Ustazah datang. Kalau tidak Ustaz saya malu sangat." "Dah malu kenapa? Nasib baik pakai mask Ustazah." "Dah kenapa Kak?" "Sebenarnya di balik mask ini akak cari gigi palsu akak tak jumpa tadi." Tu dia muslimat. Mujurlah pakai mask. Satu, saya terkekek-kekek, "Bang, tahu tak akak tu cakap apa?" Kan dia kata, "Nasib baiklah Ustazah, nak cerita juga kat Ustazah. Sekarang kalau tak pakai gigi palsu pun tak apa Ustazah, dah tak malu dah." Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Perempuan-perempuan yang Ustazah sekarang ni rasa lipstick tak luak Ustazah, nasib baik kena pakai mask. Kau tidak rasa malulah keluar rumah tak pakai lipstick. Kita ni dah kenapa muslimat dirahmati Allah? Sebab selama ini kita bercantik-cantik hanya di luar rumah. Kita tak malu pun. Dalam rumah muslimat dirahmati Allah, kita terlupa untuk bercantik-cantik. Sedangkan itulah hakikat yang Allah suruh kita pertontonkan kecantikan kita kepada suami kita yang halal. Tapi bila keluar rumah kita rasa macam tak kena kalau kita tak bercantik-cantik. Cuba jujur pada diri, kita keluar rumah nak kelihatan cantik tu kerana siapa? Kerana Allah ataupun kerana untuk dipuji oleh hamba-hamba Allah? Kita tak jujur pada diri kita. Kita tak meletakkan malu itu pada tempatnya. Terakhir, emosi sedih. Muslimat, bila cerita sedih ni, saya nak bagi satu perkongsian lah ya. Sangat-sangat penting bagi saya untuk menyampaikan, muslimat dirahmati Allah, penawar rasa sedih yang kita jumpa dalam surah Fatir ayat 34. Muslimat dirahmati Allah, ayat itu bermula dengan qalu. Jadi saya ambil di sini ayat tu, qalul hamdulillah. Berkatalah mereka itu. Tapi saya ambil alhamdulillahillazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini doa yang akan, semoga kita yang akan membacanya, yang akan dibaca oleh penghuni syurga. Allah meremang bulu roma muslimat. Dah duduk dalam syurga, mereka baca doa ni. Allahu Rabbi. Apa maksud? Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Annal hazan. Kitab Dr. Aidil Al-Qarni, la tahzan. Janganlah bersedih. Ketika Rasulullah bersembunyi di atas Jabal Thur, dalam perjalanan ke Madinah, diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa jumpa Muhammad, siapa jumpa Abu Bakar akan dihadiahi 100 ekor unta yang sedang bunting. Orang duk pulun cari. Sampailah satu ketika Abu Bakar melihat kaki para musuh berada di hadapan gua. "Ya Rasulullah, kalau bahasa kita, matilah kita, musuh dah dekat ni." Apa kata Rasulullah? "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah sedang bersama kita. Kata Abu Bakar, kalau bukan Rasulullah yang menyebutkan itu, Rasul tak hilang rasa takut, rasa gentar, rasa sedih Abu Bakar. Tapi sebab Rasulullah bercakap dengan hatinya. Rasulullah bercakap dengan rasanya. Rasulullah bercakap kerana wahyu Allah. Rasulullah kata, kalau engkau melihat apa yang aku lihat, engkau takkan buat macam ni. Apa yang Rasulullah dah lihat? Syurga. Apa Rasulullah dah lihat? Balasan azab dalam neraka. Jadi bila Nabi bercerita tentang syurga, sampai sejuk tubuh para sahabat. Berangan-angan, akulah ahli syurga tu. Bila Rasulullah bercerita tentang neraka, punya sungguh-sungguh, aku terasa panas tubuhku. Kenapa? Sebab aku rasa macam aku yang dibakar dalam neraka tu. Rasa tu hadir muslimat. Kerana apa? Dibicarakan oleh jiwa yang penuh dengan ilmu, memandang Allah tempat pulangnya, memandang syurga tempat tinggalnya yang abadan abadah. Maksud ayat ini, terima kasih, segala puji ya Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Tafsir bahas muslimat ayat ni, apa perasaan hazan, duka cita tu? Ketika di dunia dulu pelbagai ujian, hentakan, musibah yang Allah datangkan, muslimat, semua tu mengundang duka cita. Saya sedihlah Ustazah suami saya sedihlah Ustazah anak-anak saya sedihlah Ustazah bisnes saya, kerja kena buang Ustazah, COVID-19 ni contoh, sedih. Muslimat, tempuh. Bila kita tempuh,
Orang yang sabar pasti menang. Menang kat dunia mungkin tak dapat, tapi yang kita nak kejar menang di akhirat itulah syurga. Kita akan berdoa macam ni dalam syurga sebab kata tafsir seolah-olah kan kita nak sebut, kalaulah dulu aku tidak dibegitukan dengan kesedihan-kesedihan yang begitu, lalu aku menangis dan menyerahkan kepada Allah, mungkin sekarang ini tidak di syurga tempat aku. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu hari ini bila kita tengok orang-orang yang berjaya, cuba sembang. Jadikan orang-orang berjaya ni sebagai sumber inspirasi. Saya suka berada di masjid berkawan dengan orang-orang yang lebih tua kerana apa? Mereka menasihat dengan hati. Ustazah, Hacik dulu masa muda kan Ustazah, Allah, kopek kelapa besarkan anak 12 orang. Ingat lagi Ustazah, 1 biji kelapa 1 sen je dia bayar. Saya, ya Allah, macam mana? Sekarang anak-anak semua jadi orang muslimat. Saya tengok macam permaisuri duduk di atas katil yang indah, makanan dibawa ke depan dia, pembantu sampai 2 orang. Saya kata, cik, cemburunya saya dah macam Cinderella duduk atas katil ni. Sungguh Ustazah, anak-anak acik semuanya Masya Allah. Saya ibu tunggal dulu, besarkan dengan ni, terkopek-kopek, kulit saya Ustazah, kuku tercabut, duk kupah kelapa macam tu. Tapi Alhamdulillah anak-anak tengok, saya bersyukur dengan susah yang dulu, anak-anak balas ni ketika saya ni belum syurga lagi. Dunia dah rasa dibalas. Saya kagum muslimat dirahmati Allah. Kita khawatir memberi kesenangan, mereka terlupa untuk bersyukur kepada Allah. Okey? Kemudian ayat ini berakhir dengan inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Pemberi balasan yang sebaik-baiknya kepada yang taat. Ujian ini kan tanda sayangnya Allah pada kita. Macam mana kita nak bersyukur kepada Allah kalau kita tidak serahkan kepada Allah, tidak berterima kasih atas segala ujian yang Allah hantarkan. Dengan makin dekatkan diri kita kepada Allah. Lalu ulama berbahas muslimat, mereka mengajarkan kita bacalah doa ini sebagai penawar rasa sedih. Kita insya-Allah akan mengulang bacaan yang sama ketika kita menjadi ahli syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimat dirahmati Allah, jam pun dah pukul 4. Okey, saya takut ada mata-mata yang layu. Ada lagi ni sebenarnya nak kongsi. Tapi kalau ada 1, 2 persoalan, jangan 20 pula. Okey. Silakan buka mic anda. Ahlan Kalau tidak saya teruskan, ada sikit je masa lagi. Okey ke semua? Jika nak minta saya teruskan, sila angguk. Jika nak berhenti, sila angkat tangan. Kan ada soalan? Subhanallah. Ni semua orang-orang Puchong ke? Ada yang di luar Puchong? Jitra Kedah. Boleh? Siapa Jitra Kedah tu? Subhanallah. Kak Ja. Subhanallah, alhamdulillah, syukur. Silakan, ada soalan ke? Sik Kedah. Sik Kedah siapa tu? Itu macam ada Kak Salina orang Perlis. Maksu tu. Orang Perlis. Subhanallah, Maksu. Okey, baik. Tanya. Siapa tu? Saya daripada Muar Johor. Okey, alhamdulillah. Ini nama Galaxy S10 je ni. Saya PD Ustazah. Siapa? Ana daripada PD. Subhanallah, alhamdulillah. Ukhwafillah semua ya. Syok juga ni. Biasa saya ber-StreamYard ataupun live FB saja. Okey, kalau tak ada soalan, izinkan saya sambung. Saya dari Jengka Ustazah. Dari Jengka siapa tadi tu? Rahayu. Oh, Kak Rahayu. Saya Tapi asal merap. Ini kuliah saya yang ketiga hari ni, jadi macam berpinah sikit mata tengok mana keluar tak keluar ni. Okey, alhamdulillah, kita teruskan sikit. Saya nak ambil muslimat dirahmati Allah dalam pengurusan emosi. Tolong faham sungguh-sungguh akan tadabbur suratul Asr. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Kan? Kita tak nak jadi semua manusia dalam kerugian. Tak nak. Kenapa kita nak rugi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang diamalkan oleh para rasul kita. Tuhan, kalaulah Engkau tak ampunkan aku ni sebenarnya yang zalim pada diri aku. Kalau Engkau tak ampunkan aku, maka termasuklah aku di kalangan orang-orang yang rugi.
Allah tak pernah kita. Allah ni ustazah. Siapa suruh hantar COVID kat kita? Allah, muslimat. Allah memberikan kita usri kerana Allah menjanjikan yusra. Package tu datang serentak. Bila kita faham ni, insya-Allah kita mampu kawal emosi kita. Saya bila bertadabbur Quran menggunakan tafsir Al-Azhar, muslimat, sangat-sangat terasa dengan perangai lah sikap sahabat radhiyallahu anhum bila Nabi membawakan ayat inna ma'al usri yusra. Lepas Nabi ajarkan kepada mereka tausiah ini yang direct datang daripada Allah, dapat je ujian, musibah, akan berlari, ya Rasulullah. Kau dah kenapa kalau bahasa kita kan? Aku dapat musibah, pelik. Kenapa dapat musibah boleh berlari seronok ni? Kerana yang mereka pandang bila turun ayat, mereka set dalam minda bersama sulit ini Allah siapkan kesenangan. Allah siapkan kejayaan. So jadi manusia bukan yang kita dapat kat dunia yang kita nak, usri ini, tapi yusra yang Allah jamin selepas itu, syarat bagi orang yang redha dan terima semua yang Allah hantar pada kita. Kita pelakon jata dunia ni. Kita tukang baca ataupun kita tukang lakonkan skrip yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa kita untuk kata kepada pengarah, tak naklah watak ni, tak naklah dialog macam ni. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Allah yang siapkan. So kita tempuh dengan kita faham aku tak nak jadi orang yang rugi. Ayat ni bersambung, illal ladzina amanu, muslimat. Dalam amanu, iman kepada Allah, nombor satu kita faham Allah itu maha melihat, maha mendengar. Bukan hanya lihat zahir kita ni makin gemuk ke makin kurus, bukan. Bukan mendengar yang dekat sahaja. Kita tahu apa suami kita buat kat tempat kerja, sekarang kita tak dengar, muslimat. Apa yang masing-masing ni 72 orang bercakap dalam hati ni, ustazah tak tahu, muslimat. Tapi innallaha alimun bizatis sudur. Allah melihat sampai ke dasar hati. Kalau kita tak jujur, kita tidak ikhlas dalam setiap amal kita, kita tak takut ke? Paling memberi kesan pada Ustazah Zai bila suasana mahsyar diceritakan, Masya Allah, malaikat pun bertanya, komplain pada Allah, ya Allah, kenapa diheret ke neraka si Fulan tu? Dulu aku yang mencatat segala kebajikannya. Kenapa sekarang diheret ke neraka? Allah bagi tahu dengan malaikat, tugasmu dulu mencatat apa yang dilakukan secara zahir. Dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Malaikat kata bagus dia ni. Dulu tak suka majlis ilmu, sekarang suka, malaikat catat. Tapi keikhlasan di hati, malaikat pun tak boleh tahu. Allah je yang tahu. So bila kita beriman akan ini, muslimat, aku ni nak bohong siapa sebenarnya? Faham tak muslimat dirahmati Allah? Kita sedang berperang dengan jiwa kita sendiri. Kita sedang berperang dengan nafsu kita sendiri. Nafsu kita kata orang tu tak reti cakap thank you ke kat engkau tolong selama ni. Masya Allah muslimat. Kita tak mengimani ayat Allah, jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti hati si penerima. Kita tak beriman bahawa perkara itu pahala yang kita tolong orang, ibu-ibu membesarkan anak berhabis. Saya ustazah operation je 5 kali. Menyusukan anak, membesarkan. Sekarang tak kenang budi ustazah, sedih saya. Muslimat, jangan pernah mengungkit-ungkit Allah yang hantarkan amanah itu, anak-anak berapa orang kepada kita, semua datang dari Allah. Kita dah buat yang terbaik. Kita tak pernah suruh mereka bermaksiat kepada Allah. Kita dah doakan, dah pimpin sungguh-sungguh. Jangan pernah nanti kalau dekat mahsyar Allah tarik saya ke neraka, tak akan kita dihumban ke neraka kerana dosa orang lain. Faham tak muslimat? Sebab itu ibu-ibu, walaupun anak-anak kita dah besar, dah bagi cucu kat kita, tetap kena tegur, tetap kena beritahu agama. Dah terlambat dah ustazah, tak ada istilah terlambat selagi kita hidup. Penyesalan yang paling tak ada guna, penyesalan di mahsyar. Kalau sekarang kita menyesal, ini satu ibadah. Ibadah dulu ustazah, saya solat pun tak sempurna, stop dari semua itu, hari ni perbaiki. 250 hari lebih dah kita dah cek kebacaan solat kita dah betul belaka ke tidak. Dah cari guru ke dalam 70 orang ni kalau saling menyemak bacaan iftitah. Mesti ada jumpa masih lagi baca wa ma Yahya. Tu Pak Cik Yahya yang mana? Kita wa ma Yahya. Bukan wa ma Yahya. Perbetulkan. Perbetulkan muslimat dirahmati Allah. Sebab kita nak yang terbaik. Menyesalnya masa sekarang. Masa kita hidup. Bukan menyesalnya nanti dekat sana. Jadi bila kita sebut amanu, serah pada Allah, serah pada Allah.
Ustazah Zai ujiannya mungkin bukan dalam rumah tapi di luar rumah macam-macam. Dalam berukhuwah fillah ni Ustazah kena bagi tahu juga kenapa Ustazah kata ujian dalam rumah tak ada, sebab tak ada anak. Allah bagi berdua-duaan je 19 tahun dah muslimat. Jadi kita sebut, Allah Ustazah saya stres lah kejut suami tak nak bangun. Saya tak ada ujian macam tu sebab suami memang akan paksa diri dia jadi imam dekat surau muslimat. Jadi saya kata untungnya para ibu yang kejutkan suami, yang kejutkan anak-anak. Jadi saya kena penat di luar rumah untuk saya meraih redha Allah. Cari apa kelebihan kita muslimat untuk jadikan manusia bermanfaat di sisi Allah. Sebenarnya yang kita nampak kurang itu ada syurga kat situ. Ada syurga kat situ, ada syurga kat situ. Yakinlah. Okay? Amilus salihat. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Kita kejutkan anak itu amal soleh. Kita doakan suami itu amal soleh. Jangan terpaksa mendoakan. Ya Allah selamatkan suamiku. Terberdoa pula Ustazah. Sebenarnya tengah menyampah ni. Tapi sebab dah 30 tahun doa yang sama, terberdoa. Memang takkan jadilah muslimat. Kita disuruh doa daripada hati kita. Bukan terberdoa kerana dia suami kita, doa je lah Ustazah. Kerana dia anak kita, doa je lah Ustazah. Tak jadi. Doa ini doa yang sungguh-sungguh sayang kita kerana Allah. Allah yang hantarkan suami macam tu. Kenapa Allah hantarkan macam tu? Kalau tidak, tak tahajudlah aku, tak menangislah aku dalam solat taubat aku. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kemudian wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq. Allah hantarkan ada seorang yang degil dalam ramai-ramai anak. Wa tawassaw bil haqq. Tetap yang benar disampaikan. Wa tawassaw bis sabr. Dengan menyampaikan itu memang perlu kesabaran. Sampai bila Ustazah nak sabar ni? Uruskan emosi kita. Sabar tu mesti sampai mati. Kalau mak dah tak kira dah nak jadi apa pun, mak dah penat dah bersabar dengan korang semua. Itulah putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Semoga ya bila kita dah kenal pasti punca kita ni emosi tak terkawal, sampaikan jadi buat perkara yang pelik-pelik. Sekarang ni jangan main-main tau muslimat. Nampak suami, Ustazah saya stres lah just stay at home ni. Kenapa? Saya tengok muka suami saya. Apa tu nak tengok suami orang lain? Mesti dah tengok suami kita. Kan muslimat, maka buatlah aktiviti dalam rumah. Ya harap dia boleh komplain kat Ustazah, stres lah Ustazah duduk rumah je ni, tengok muka suami kita. Dah memanglah suami kita. Tu kesilapan kita, membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Boleh tak nak pinjam suami akak seminggu? Akak pinjam suami saya seminggu. Tengok rasa macam mana? Seminggu tak rasa apa muslimat. Yang kita ada rasa ni setelah 30 tahun, 20 tahun. Semua yang kita lalui ini jadi ibadah. Bila kita ingat ibadah, kita ingat goal kita adalah akhirat, kita takkan rasa penat. Sebab kita tahu setelah datangnya akhirat itu akan ada hari yang kita sudah tidak berpenat-penat, kita tidak berkeluh kesah, kecuali orang yang dihumban dalam neraka kekal dalam keluh kesah. So tolong dalam mengawal emosi di dunia ini, jangan utamakan keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah akan berakhir di tempat yang penuh keluh kesah, itulah neraka Allah. Tapi orang yang mendepani tanpa keluh kesah, muslimat, dia akan berehat di tempat yang penuh nikmat, itulah di dalam syurga Allah. Subhanallah. Bukan Ustazah Zai yang janji, orang jahil ni. Cuma tolong bacakan sahaja jaminan-jaminan Allah yang pasti, innaka la tukhliful mi'ad. Tak pernah mungkir janji. Janji siapa lagi? Janji Rasulullah yang tak pernah berbohong. Dalam pada saya bercakap, saya koreksi hati saya, diri saya muslimat. Banyaknya yang kita cakap ni belum mampu kita buat sungguh-sungguh. Jadi kebersamaan hari ini 72 orang, jom kita saling berukhuwah fillah, jom kita saling mendoakan, jom cari BFF til jannah. Bila namanya til jannah, dalam WhatsApp group yang kita ajar itu, tak adalah membawang orang, tak adalah bercakap buruk orang. Grup 200 orang masjid, kita PM tepi. Kau rasa ketua muslimat tu kenapa? Muslimat. Tapi Ladies of Jannah nama grup. Itu yang kadang-kadang Ustazah kata, Allah, aku left sajalah daripada grup ni, memang tidak ke jannah. Takut tinar belaka nanti, na'udzubillah. So cari yang positif
untuk mengawal emosi kita, saling bertolong bantu semata-mata untuk jumpa lagi dalam syurga Allah. Begitulah nawaitu kita pada petang ni. Tak ada lain, muslimat dirahmati Allah. Boleh-boleh, siapa ni? Ustazah boleh jadi BFF til jannah. Subhanallah, Kak Nazatul Naina pun ada angan-angan ke Firdausi. Jadikan kenyataan. Siapa dalam bersama-sama kita hari ni yang belum ada ni muslimat angan-angan ke Firdausi, bukan kerana Ustazah tulis buku ni, tapi saya nak bagi rasa. Jom jadikan angan-angan sebagai kenyataan. Saya tadi sebenarnya keluarkan buku Dakwah Penuh Ukhuwah untuk saya bacakan, sebab dalam ni 22 orang ustazah menulis bagaimana mereka mengawal emosi dalam berdakwah. Kita berdakwah ni setakat dalam keluarga pun dah sangat-sangat besar cabarannya, apatah lagi asatizah yang 22 orang menulis di dalamnya, muslimat. Dan buku ini kata pengantar daripada Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dengar molek saya tutup ni dengan kata-kata Ustaz Fahrul Muhammad Joy sebagai kata pengantar dalam buku Dakwah Penuh Ukhuwah. Dia sebutkan apa, muslimat? Allah Maha Adil kerana meletakkan sesuatu pada tempat dan peranannya. Allah tidak akan membebankan manusia lebih daripada kadar kemampuannya. So ujian apa pun kita dapat, kita mampu di sisi Allah. Kita je yang berkeluh kesah. Namun manusialah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Okey? Allah bezakan wanita dengan lelaki bukan kerana perbezaan darjat, tetapi kerana berbeza peranan. Perempuan ada peranannya, lelaki ada peranannya. Jangan sekali-kali tunjukkan kejahilan kita. Senang jadi orang lelaki, ustazah. Buat apa je semua, tak payah pakai tudung keluar rumah. Suami kita pakai tudung, jenuh pula kita muslimat. Kita nak komplain je. Kan? Tak boleh sama sebab peranannya berbeza. Jangan kita nak doa anak perempuan keluar anak lelaki. Lepas tu kita pakaikan juga anak perempuan. Akan masalah. Pasti. Sebab ada peranan masing-masing. Kemudian selagi wanita berperanan selaras dengan fitrahnya, bukan saja mereka selamat, bahkan akan menyelamatkan orang lain. Jadilah ibu, wahai wanita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, memandang anak-anak orang lain macam anak-anak kita. Kalau kita doakan anak-anak kita minta bertemu dalam syurga, anak kita takkan ke syurga kalau berkawan dengan anak-anak orang lain yang bakal ahli neraka. Faham maksud saya? Jangan doakan anak kita saja, tapi doakan seluruh anak-anak orang Islam. Orang tanya, ustazah, macam mana bila ustazah baca doa untuk anak-anak boleh menangis-nangis? Ustazah bukan ada anak pun. Boleh je, mulut kau main. Jawapan ustazah, sebab anak-anak itu adalah seperti Rasulullah beritahu kepada Aisyah, di Madinah ini anak-anak siapa pun adalah anak-anakmu, wahai Aisyah. Pimpin mereka sungguh-sungguh. Rasa resah kalau remaja kita hari ini rosak, muslimat, kerana mereka lah Islam di masa akan datang. Jadi wanita tolong mainkan peranan sebagai ibu kepada ummah ini. Apa kata Ustaz Fahrul lagi? Wanita Allah jadikan lemah lembut, penuh kasih sayang, tetapi tahan menderita. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Banyaknya yang memendam rasa. Alah ustazah, kita terima je lah, dah takdir hidup kita macam tak berapa reda je. Kan muslimat. Wanita sahaja ada rahim. Orang lelaki tak ada rahim. Yang begitu lembut untuk melindungi bayi yang dikandungi. Rahim itu terkait dengan sifat Allah Ar-Rahim. Masya Allah. Itulah keistimewaan wanita yang tidak ada pada lelaki. Okey? Jangan pernah menyesal lahir sebagai wanita. Susahlah jadi orang perempuan ni. Nanti dalam faraid harta mak ayah saya meninggal, mak bapak saya orang kaya ustazah. Saya dapat sikit, abang dapat banyak. Tapi abang tak nak jaga mak saya sakit lepas bapak saya meninggal. Itulah kita orang perempuan ni gaduh. Dia dapat lebih muslimat untuk apa? Untuk walaupun dia beristeri, dia tetap bertanggungjawab kepada ibunya. Tapi dia tak jaga pun mak saya. Allah tak buta, Allah akan balas dia. Biar kaya macam mana abang kita yang tak nak jaga mak dengan harta peninggalan ayah kita, Allah akan balasi. Kita ni macam mana Allah beri peranan. Walaupun ada adik-beradik lelaki, mak nak duduk dengan kita. Hargai di situ syurga kita. Muslimat, ada orang jaga mak juga. Tapi ya Allah, dengan jaga mak ni lagi makin berdosa kepada mak. Kenapa kita jadi macam tu muslimat? Sedangkan Allah sedang bagi syurga terbuka luas dengan mak duduk dengan kita. Allahu Rabbi. Kemudian wanita ditakdirkan kuat emosinya. Mudah merasa dan terasa. Betul ibu-ibu dirahmati Allah?
Anak kita kat mana-mana buat na'udzubillah benda yang Allah tak reda, kita dah rasa pelik, bang kenapa tak sedap hati ni bang. Bapa Allah awak ni sikit-sikit tak sedap hati, sikit tak sedap hati. Macam tak ada rasa je ustazah. Wanita mudah merasa dan terasa. Dengan sifat itulah wanita sangat cakna dengan peranannya. Hargai muslimat. Wanita mengasihi dan menyayangi sebagai isteri dan ibu. So kalau dalam hati kita ni dah tak ada kasih sayang, kita ni dah pelik dah. Sebagai isteri, dia melayan dan setia penuh kelembutan. Sebagai ibu, dia mengasuh dan mendidik penuh hemah dan ketabahan. Peranan utamanya di rumah, dalam keluarga, satu gelanggang kecil tetapi besar peranannya untuk ummah. Jika tidak, masakan ahli hikmah menegaskan tangan yang mengayun buayan mampu menggoncang dunia. Justru itulah ditegaskan ibu adalah madrasah kepada anak-anak. Mendidik seorang wanita sama dengan mendidik satu generasi. Saya suka ayat ni. Mendidik seorang wanita daripada 69 orang ni, sebenarnya kita sedang bercakap kepada ibu generasi ummah. Jadi kita betul, insya-Allah kita mampu muslimat kekal jadi orang baik walaupun seluruh keliling kita belum baik. Percayalah, paling kurang bila kita mati nanti akan lahir anak-anak yang mampu mendoakan. Menyesal dulu masa mak suruh buat baik, aku tak buat baik ya Allah. Sekarang mak dah tak ada, tolong ampunkan dosa mak. Itulah untungnya anda ibu-ibu akan didoakan oleh anak-anak yang soleh-solehah. Kekal buat kebaikan. InsyaAllah kalau bukan sekarang, kebaikan itu akan mendatangi kita saat kita sudah tak boleh beramal, tak boleh berdoa, seluruh jasad kita telah menjadi tanah. Ampun maaf, sekejap lagi dah azan asar. Kita nak asar di awal waktu sebagai salah satu tanda ketaatan kepada Allah. Minta maaf, salam ukhuwah fillah. Saya undur diri dulu. Terima kasih yang menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. Salam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, subhanallah. Terima kasih Ustazah. Semoga kita mendapat manfaat dari ilmu yang Ustazah share tadi. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih. Jazakumullahu khair Ustazah. Dari masa plan.